Hi, welcome back to my channel, Sabrina Osman. Sekarang ni memang tengah viral kan cerita pasal panggilan misteri kat radio dalam segmen cerita-cerita seram tengah-tengah malam. Jadi hari ni aku rasa macam terpanggil lah untuk buat cerita ni untuk korang. Actually ada 3 cerita yang aku nak share hasil carian kat internet. Untuk cerita yang pertama, ada satu panggilan yang dibuat dan diangkat oleh DJ Halil pada waktu tu dari radio THR. Pemanggil tu pun dia mulalah bercerita yang malam tu dia tengah memandu dekat satu lebuh raya Karak kan, bersama dengan anak, isteri dia dan juga mak bapak dia. Jadi semua malam tu tengah tidur kecuali dia lah sebab dia yang tengah memandu kan. Tapi dia rasa malam tu dia mengantuk gila tau. Tiba-tiba ada satu lori ni dengan satu lampu kat belakang dia. Lepas tu memotong kereta dia tau. Selang beberapa minit lori tu dia lalu lagi. Lepas tu dia lalu lagi. Kira berulang kali lah dia lalu kan. Lepas tu dia memotong. Dia pun rasa macam pelik lah. Kenapa lori yang sama je yang potong dia? Jadi dia pun ambil keputusan kali ni kalau lori tu lalu dia nak tengok. Sekali lagi lori tu lalu, lepas tu dia pun toleh kan. Lepas tu tanpa dia sedar ada satu lagi lori muncul kat depan kereta dia dari arah yang bertentangan, yang buatkan kereta dia terbabas masuk ke dalam gaung. Lepas tu pemanggil tu pun dia bagi tahulah yang dia sangat sedih sebab kedua-dua mak bapak dia dan juga anak dia dan juga diikuti dengan isteri dia meninggal dunia. Akhir sekali pemanggil tu dia cakap lah yang dia juga mati dekat tempat kejadian. Lepas tu tiba-tiba ada bunyi hilayan ketawa dan panggilan terus terputus. DJ tu dia cubalah call semula tapi tak dapat. Semua yang dengar termasuk DJ tu fikir macam maybe prank call kot kan. Ada yang saya saja nak usik ke apa ke. Keesokan hari dia, sebuah artikel akhbar menceritakan berita kemalangan kat kawasan yang sama macam diceritakan oleh pemanggil radio malam semalam tu. Jadi mangsa yang mati sama dengan gambaran yang diceritakan, iaitu seorang lelaki dan seorang perempuan bersama dengan seorang kanak-kanak dan 2 orang warga emas. Jadi berita ni sangat mengejutkan pendengar-pendengar live malam semalam lah, termasuklah DJ Isma Halil. Dia cuba cari semula rakaman pemanggil tu, tapi bila diputarkan hanya dengan bunyi angin je. Korang bayangkanlah, dengar bunyi angin je, tak dengar apa-apa pun. So dekat situ macam pelik lah kan. Untuk cerita yang kedua, ada satu panggilan misteri masa dalam segmen PM40 Era bersama dengan Fazik Mukris pada pukul 8 hingga 10 malam. Mula-mula ingat cerita tu macam cerita-cerita biasa je tentang luahan perasaan untuk pengalaman masa silam kan, tapi yang seram lah. Masa tu pada tahun 1990-an, pemanggil tu dia cakap lah dia keluar rumah tanpa pengetahuan ahli keluarga dia sebab nak beli hadiah handbag untuk mak dia. Sempena nak raya lah pada waktu tu. Masa dia drive tu, kereta dia hilang kawalan dan termasuk kat dalam gaung. Dan dalam keadaan panik, dia baling handbag mak dia keluar sebab tingkap dapat buka separuh je. Masa dia cerita tu, dia tengah sebab tau dan dalam keadaan menangis. Jadi dia minta tolong pada Fazik untuk berikan beg tu pada mak dia. Lepas tu dia katalah dia tak sempat nak selamatkan diri dan terus terdengar hilayan ketawa yang seram kat telefon tu dan panggilan tu pun mati macam tu je. Fazik ni dengan yang lain, dia orang memang sangat-sangat terkejut lah. Dia orang rasa macam apa prank call juga ke kan. Tapi nampaklah yang Fazik ni dia terkejut tau. Dia tak tahu benda ni macam betul ke apa ke kan. Semua orang pun terfikir cerita ni cerita betul ke ataupun cerita apa ke. Tapi kalau betul memang sedih lah sebab dia tak sempat nak bagi beg tu dekat mak dia. Apa pendapat korang untuk cerita ni? Korang boleh komen dekat bawah. Untuk cerita yang ketiga, ada satu DJ ni bernama Farhan, bukan nama sebenar. Dia share pengalaman masa bertugas sebagai DJ radio, tapi lokasi dia terpaksa dirasihkan. Cerita ni merupakan kisah lama yang pernah dia alami dan ketika hari kejadian, dia bertugas seorang diri dekat konti, kira kat dalam radio tu lah. Dan benda tu bukan berkenaan keanehan tempat tu, tapi sebab dia terima panggilan misteri. Ada segmen bersama pemanggil untuk membuat ucapan dan lepas tu tugas dia selesai pada pukul 12.30 malam. Lepas je dia off air, kiranya tamat tugas lah kan. Tiba-tiba ada satu panggilan masuk. Lampu panggilan tu dia berkelip-kelip tau. Masa mula-mula dia nak abaikan je sebab yelah biasanya ada je yang akan call walaupun
dah tak bersiaran lagi. Jadi dia pun buat tak tahu je. Dia terus kemas dan bersiap-siap untuk pulang. Tapi dia tak sangka tau, telefon bimbit dia pula yang berbunyi. Lepas tu keluar private number. Dan masa tu dia pakai telefon Nokia Butterfly tu je. Jadi dia pun macam tertanya-tanya lah kan, siapa pula yang call dia ni. Tapi dia berhenti kejap lah sebelum dia nak sambung berjalan kan. Sebelum sempat keluar daripada bilik konti tu, dia pun jawab panggilan tu. Jadi masa dia duk hello, tak ada pula siapa-siapa yang balas kan. Macam dia membisu macam tu je. Dia hello lagi tapi tetap tak ada orang cakap. Dia mula fikir orang nak main-mainkan dia tau. Kalau nak bercakap ke ataupun nak berkenalan ke, bukan masanya lah sebab tengah-tengah malam macam tu kan. Lagipun dia nak drive, nak balik lagi. Jadi dia pun buat keputusan untuk matikan je panggilan telefon tu. Lepas je kerja dia selesai, dia pun nak balik. Masa tu dah pukul 1 pagi. Jadi dia pun berjalanlah menuju ke arah kereta kancil dia kan. Kebetulan masa tu terserempak pula dengan pengawal yang duduk meronda masa tu. Jadi pengawal tu pun tegur lah, lewat DJ balik malam ni. Farhan pun kata yang dia ada kerja sikit tadi. Jadi pengawal tu pun pergi ke pos kawalan dia semula. Jadi sementara tu Farhan ni dia nak keluarkan kunci kereta, dan masa dia nak masuk dalam kereta dia, telefon dia berbunyi sekali lagi. Dan dia pun berfikir nak jawab ke tak kan. Jadi biasa dia fikir-fikir tu, akhirnya dia pun jawab. Baru je dia nak hello, dia dapat dengar suara perempuan bercakap, "Dari tadi lagi saya tunggu dalam kereta abang, nak tumpang balik." Jadi Farhan punyalah, dia rasa macam berderau tau darah dia. Lepas tu dia pun terus toleh ke belakang. Lepas tu dia tengok tak ada siapa-siapa pun, tapi bulu roma dia dah start meremang. Jadi kepala dia pun rasa macam ketakutan lah kan. Pelik pun ada jugalah, tapi dia cuba untuk positif. Dia fikir mungkin ada orang nak kenakan dia. Jadi dia pun teruslah drive. Tapi still tak tentu arah lah. Dia still rasa macam scary lah kan. Dia cuba tenangkan hati dia. Lepas tu dia bacalah ayat-ayat suci Al-Quran. Lepas tu telefon dia berbunyi lagi tau. Dia tak berani nak angkat, tapi entah kenapa dia angkat juga. Lepas tu dia dengar dalam telefon tu, "Abang, saya selalu dengar abang on air, tapi malam ni saya tak sempat nak dengar. Jadi dapat bercakap dengan abang pun jadilah." Kata perempuan tu lah. Tapi dia bercakap tu dengan suara yang lemah lembut. Farhan pun tanyalah kan, "Awak ni siapa? Jangan main-main." Lepas tu dia pun katalah memang dia ada dalam kereta Farhan. Perempuan tu kata gitu. Lepas tu Farhan pelik lah dengan perempuan ni kan. Dalam kereta dia mana ada siapa-siapa. Lepas tu perempuan tu cakap dia duduk dekat belakang Farhan. Memang betul-betul mengarut lah kan, Farhan fikir. Sebab tak ada siapa-siapa pun. Tapi lama-lama dia rasa meremang tau. Lepas tu dia rasa macam perempuan ni saja nak kenakan dia. Dia pun layankan je lah. Masa tu barulah dia rasa macam kuranglah sikit takut kan. Sebab dia fikir mungkin perempuan ni saja nak takut-takutkan dia kan. Entah siapa-siapa yang nak kenakan dia. Mungkin staff-staff lain berpakat ke apa ke kan. Lepas tu perempuan tu cakap, "Boleh tak abang hantar saya dekat simpan jalan sana? Depan tu sikit je, dekat dengan traffic light tu." Bila je perempuan tu cakap macam tu, dekat dengan traffic light tu, si Farhan ni mulalah rasa pelik. Lepas tu dia rasa macam scary lah kan. Sebab macam mana dia tahu yang kereta Farhan ni dah nak sampai dekat simpang lampu isyarat kat depan tu. Jadi keadaan tu macam bertambah lagi suram. Sebab laluan tu memang masa tu kereta-kereta memang tak ada lah. Yelah 1 pagi kan. Jadi menambahkan lagi lah rasa ketakutan dekat hati Farhan ni. Jadi semakin lama si Farhan tu dah nak dekat kan, semakin dia rasa macam takut lah kan. Aircon dia pun dah tak rasa sebab dia rasa scary. Farhan dia rasa resah tau. Lepas tu dia punya earbud pun masih lagi terpasang kat telinga dia kan. Sebab dia masih lagi bercakap dengan perempuan tu. Selepas tu perempuan tu cakap dia minta Farhan berhenti. Jadi Farhan ni dia rasa macam bersalah lah, nak berhenti ke tak kan. Dia rasa berbelah bagilah kan. Lepas tu perempuan tu kata, "Kenapa abang tak berhenti?" Lepas tu Farhan pun teruslah drive je sampailah terlajak daripada tempat yang perempuan tu kata nak suruh Farhan berhenti lah kan. Bila dia tanya macam tu, automatik si Farhan ni dia terus je terberhenti. Dia terbrake lah kan. Sebab gaya perempuan tu cakap macam perempuan ni betul-betul ada dalam kereta Farhan. Meremang habislah bulu tengkuk Farhan ni. Dan tiba-tiba dia terhidu bau yang sangat wangi. Bau yang sangat
bau wangi yang semebak lah kan. Dia berhenti betul-betul dekat tanah perkuburan dan perempuan tu pesan pada dia supaya jangan pandang belakang. Memang taklah si Farhan ni nak pandang langsung kan. Lepas tu kedengaran pintu kereta dia dibuka dan kemudian ditutup semula. Tanpa berlengah lagi, Farhan ni dia terus je pecut kereta dia. Lepas tu dia tak toleh-toleh lagi. Lepas tu keesokan harinya, badan Farhan ni rasa panas lah. Dia demam. Mungkin dia demam tu sebab dia terkejut tau. Dan hari yang berikutnya, pengawal keselamatan yang dia terserempak pada malam tu, pengawal tu dia cakap lah dia nak bagi tahu something dekat Farhan. Lepas tu Farhan pun tanyalah apa dia kan. Lepas tu pengawal tu katalah pada malam tu, masa Farhan melintasi pagar keluar, dia nampak seorang perempuan berada dekat bahagian tempat duduk belakang kereta Farhan tau. Jadi hal tu menguatkan lagi tanggapan dia memang perempuan tu yang tumpang kereta dia malam tu. Lepas tu pengawal tu cakap lah yang perempuan tu kepala dia terpusing ke belakang. Maksudnya muka dia tu menghadap ke cermin belakang. Lepas tu muka dia yang pucat tu, mata dia cengkung, rambut dia pun panjang gila. Lepas tu pengawal tu bagi tahu lagi yang pandang pengawal tu tepat ke arah dia sampai tekap sesuatu kat telinga. Nampak jelas lah kuku-kuku dia yang panjang tu tau. Jadi Farhan ni dia semakin ketakutan lah kan. Farhan risau lah nanti perempuan tu ikut dia lagi ke apa ke. Mujur lah, lepas tu dia tak terima apa-apa panggilan pun daripada perempuan tu. Tak lama lepas tu dia pun dapat tawaran tukar ke stesen radio yang lain. Tapi terpulang pada korang nak percaya ataupun tak dengan cerita kali ni. Harap korang enjoy dengan ketiga-tiga cerita yang aku baru ceritakan tadi. Terima kasih pada korang yang support dengan cerita aku, yang selalu follow aku, yang selalu layan dengan video aku. Semoga korang enjoy dengan cerita kali ni. Jangan lupa follow TikTok aku, Sabrina Usman. Nanti kita akan berjumpa di video akan datang. Bye!